Dalam wacana teologi Islam, golongan ahli kalam sering mendakwa bahwa manhaj mereka dibina atas asas logik akal yang utuh dan kukuh. Namun, soalan penting yang perlu kita tanya, adakah hujah mereka ini benar-benar berasaskan logik yang sehat? Dan apabila kita meneliti kaedah mereka dalam menentang manhaj salafi, kita akan mendapati bahwa pemikiran-pemikiran mereka ini sebenarnya syarat dengan kecacatan pemikiran ataupun logical fallacy. Kebergantungan yang terlalu kepada falsafah Yunani akhirnya memerangkap mereka ini dalam perangkap logik yang mereka sendiri bina. Jadi hari ini kita akan membongkar 3 falasi logik utama yang membuktikan betapa rapuhnya kerangka berfikir golongan ahli kalam. Yang pertama, falasi orang jerami ataupun strawman falasi. Apa Falasi ini berlaku bila mana ahli kalam sengaja mencipta satu watak tiruan atau menyandarkan pegangan palsu kepada golongan salafi, lalu mereka menyerang pegangan palsu tersebut untuk menampakkan seolah-olah hujah golongan salafi ini adalah lemah. Hujah golongan salafi ini telah tewas. Sebagai contoh, bila golongan ahli kalam sering menuduh golongan salafi ini sebagai mujassimah, okey, ataupun golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu Wa Taala atau musyabbihah, golongan yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Namun apakah hakikat sebenar pegangan golongan salafi? Tuduhan ini adalah satu bentuk pembohongan akademik sebenarnya. Golongan salafi ataupun ahli hadis sejak zaman berzaman secara konsisten menegaskan prinsip isbat bila tashbih, iaitu menetapkan sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Jadi apabila kita menyebut Allah Subhanahu Wa Taala memiliki tangan yang layak dengan keagungannya, maka kita berkali-kali menyertakan penafian tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Tapi golongan ahli kalam memilih untuk memekakkan telinga daripada penafian ni. Lalu mereka menyerang orang jerami yang mereka sendiri cipta. Yang kedua, falasi pemikiran yang dibawa oleh golongan ahli kalam ni adalah falasi dikotomi palsu ataupun false dilemma. Golongan ahli kalam gemar menyempitkan ruang perbincangan dengan memberikan dua pilihan ekstrim. Seolah-olah tidak ada pilihan yang ketiga. Mereka memaksa orang yang berhujah dengan mereka untuk memilih acuan mereka yang telah mereka tetapkan, acuan yang telah mereka reka untuk menggiring lawan menerima kesimpulan mereka yang direka-reka, sama ada ta'til ataupun takwil dan mentahrif makna ayat sifat. Contohnya mereka mendakwa sifat yadullah itu jika kamu fahami secara hakikat, kamu mesti menerimanya sebagai anggota badan atau jisim seperti makhluk. Jika kamu enggan anggap ia anggota badan, maka kamu wajib mentakwilnya menjadi kuasa ataupun nikmat. Jadi di manakah cacatnya logik ni? Ini adalah dikotomi yang tempang. Di sini wujud sebenarnya di antara dua tu wujud satu lagi pilihan ketiga yang lebih selamat dan menepati wahyu, yaitu kita menetapkan sifat tangan Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat sebagai sifat zatiah dan bukannya sebagai anggota badan ataupun juz'un atau jawarih. Tidak serupa dengan makhluk. Jangan kita bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala serupa dengan makhluk. Tidak, tapi kita mengisbatkan dan kita tidak menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Sebagaimana Allah ada penglihatan yang tidak serupa dengan makhluk, pendengaran yang tidak serupa dengan makhluk, wujud yang tidak serupa dengan makhluk, begitulah sifat zat tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian falasi yang ketiga adalah falasi kategori salah ataupun kategori mistik. Kecacatan berfikir ni berlaku bila mana sesuatu perkara diletakkan dalam klasifikasi yang salah ataupun kategori yang salah, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bercanggah dengan metodologi asal para sahabat dan tabi'in, ataupun manhaj salaf. Ahli kalam
Mereka membahagikan sifat Allah ni mengikut neraca akal mereka. Mereka berkata, kita wajib bezakan antara sifat yad, wajah dan istiwa dengan sifat sama, basar dan hayat. Sifat yad dan istiwa itu mutasyabihat, tidak diketahui maknanya, kata mereka. Manakala sifat sama dan basar boleh diterima akal, boleh difahami maknanya. Jadi apa kesanggahan terhadap dakwaan ni? Ulama salaf kalau kita tengok, mereka secara sepakat meletakkan sifat tersebut dalam satu kategori yang sama. Asas mereka mudah. Pegangan pada sebahagian sifat adalah sama seperti pegangan pada sebahagian sifat yang lain. Jika ahli kalam boleh menerima sifat mendengar secara hakikat tanpa membayangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai telinga seperti makhluk, mengapa mereka gagal menerima sifat tangan Allah Subhanahu wa taala secara hakikat tanpa membayangkan anggota badan? Jadi pembahagian kategori secara tebuk-tebuk ni adalah rekaan ahli kalam yang tiada asasnya. Kerana ulama salaf Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in tidak pernah membezakan sifat tangan Allah Subhanahu wa taala, sifat istiwa bagi Allah dengan sifat sama dan basar. Jadi sebagai kesimpulan, ini adalah tiga falasi yang membuktikan bahawa seruan ahli kalam ni kononnya mempertahankan kesucian tanzih, mempertahankan sifat Allah, menyucikan sifat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya adalah igawan logik yang rapuh yang dibina di atas falasi-falasi yang tidak benar. Sebaliknya, manhaj ahli hadis salafus soleh salafi adalah kekal teguh, selamat dan sejahtera dibina di atas paksi wahyu yang jelas, di atas Al-Quran, hadis dan ijma' ulama salaf.